Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali dalam analisis awal ini, saya Nazri Kahar bersama Kamarul Bari Harun dan juga Zulfitri Yusof. Kita berbincang tentang Mesir berdarah. Selepas 24 jam, pihak tentera dan juga pihak berkuasa Mesir melancarkan untuk menguasai beberapa lapangan di seluruh negeri Mesir, termasuk di Rabi'atul Adawiyah, di Nahdah Square di Universiti Cairo dan juga di bandar-bandar utama di Alexandria, Suez dan Mansoura. Begitu kita lihat lebih pada 300 orang sudah terkorban dan pihak kerajaan atau pihak tentera mengatakan lebih 43 anggota tentera atau polis terkorban dalam hal ini, dan mengikut jurucakap Ikhwanul Muslimin lebih ribuan lagi yang tercedera, sama ada cedera ringan maupun cedera parah di seluruh negara Mesir pada semalam. Dan selepas itu menjelang malam, pihak tentera mengeluarkan arahan perintah berkurung antara 7 petang hingga 6 pagi di seluruh 10 bandar utama termasuk di Kahirah. Jadi apakah Mesir selepas ini? Apakah kita akan melihat sahaja dari luar bagaimana pihak berkuasa Mesir menangani isu pihak pro-demokrasi? Ada orang mengatakan pihak pro-Mursi, tetapi saya lebih sesuai mengatakan bahawa mereka yang terlibat dalam protes selama ini sejak 3 Julai adalah mereka yang mahukan demokrasi dipulihkan selepas Presiden Muhammad Mursi yang berada di takhta selepas 1 tahun digulingkan secara tentera pada 3 Julai iaitu. Jadi itu yang kita bincangkan. Bagaimana Mesir selepas ini? Adakah Mesir akan termasuk dalam salah sebuah negara yang mengalami perang saudara ataupun bagaimana? Jadi kita bersama dengan Profesor Dr. Kamarul Zaman Yusof, rakan kami, pensyarah Fakulti Tamadun Islam UiTM, dan kita akan bersiaran langsung melalui telefon dengan Saudara Abdul Haris Bain, Wakil Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia yang kini berada di Kahirah. Mungkin kita terus ke Kahirah terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran terkini di Kahirah dan seluruh negara Mesir. Assalamualaikum Saudara Bain, Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya semua. Selamat Raya. Saudara Haris, kita bersiaran langsung sekali lagi. Bagaimana selepas 24 jam suasana di Kahirah dan juga apa yang dipaparkan di media dan juga laman-laman web di Kahirah sekarang? Pertama sekali, sejak 4 petang semalam waktu Kahirah sudah dikuatkuasakan undang-undang darurat dan perintah berkurung. Jadi malam tadi dan sebentar tadi jam pukul 5 pagi saya kebetulan ada pergi ke airport untuk menghantar pelajar pulang. Yeah. Memang malam tadi pun memang lengang, selengang-lengangnya lah. Tetapi mungkin mereka masih penat daripada isu di Raba'ah tu. Memang tak ada sekatan apa-apa pun lah. Yeah. Cuma pagi tadi kita keluar ke airport tu, kita terlalu di tepi Raba'ah tu memang ada sekatan tentera lah. Dan sekarang ni di kawasan Raba'ah tu memang kita lihat daripada TV dan gambar-gambar pun memang lengang. Kesan kebakaran yang berlaku di situ masih ketara, tapi kenderaan dah boleh masuk melalui kawasan Raba'ah tersebutlah. Sepanjang perjalanan sepanjang perjalanan dari rumah ke lapangan terbang antarabangsa Kahirah, apa yang dapat diperhatikan dan bagaimana dengan rakyat tempatan ataupun rakyat luar yang ingin keluar dari Kahirah? Sebab saya keluar pagi tadi dan juga malam tadi di waktu perintah berkurung, dan pagi memang orang belum keluar lagi, tapi memang lengang lah. Saya lihat ramai yang saya rasa pendemo-pendemo yang berurusan untuk balik. Sebab malam tadi memang ramai di tepi jalan, dia orang nak balik ke tempat masing-masing setelah Raba'ah dikosongkan. Jadi ramailah dia orang tahan, tapi kenderaan tak ada malam tadi. Ya. Kenderaan awam untuk dia orang balik tu tak ada. So jadi kesian juga nampak dia orang menunggu kenderaan untuk dia orang pulang ke negeri-negeri asal mereka lah. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tercedera ataupun mereka yang terkorban? Adakah sebarang berita di mana mereka ditempatkan di hospital di sekitar Kahirah? Nampaknya begitu. Cuma saya lihat Tuan Haji ada sebut tadi 400 lebih kan? Ya. Cuma beginilah maksudnya, bila ada 2 camp di sini, so dua camp ini membekalkan maklumat masing-masing lah. Ya. Jadi apa yang kita dapat baca daripada Facebook, kami di sini melihat TV Jazeera, TV Quds. Jadi maklumat yang satu lagi itu menggambarkan 4,000 lebih sudah terkorban Tuan Haji. Yeah. Dan 10,000 sebagainya. Begitulah.
Jadi dua versi maklumat yang ada sekarang ni lah. Dari pandangan saudara Haris dan juga rakan-rakan di Kahira, bagaimana menapis maklumat dalam keadaan yang begitu tegang ketika ini dan kedua-dua pihak menggunakan media masing-masing untuk melaporkan apa yang mereka lakukan. Jadi pihak awam yang mendapat maklumat tentang situasi di Rabah dan juga di Nahdah Square, bagaimana ia ditapis untuk menentukan kesahihan maklumat tersebut? Jadi saya pun tak tahulah. Dia seolah-olah ni di sini masyarakat sini sudah terbahagilah begitu. Ya. Jadi masing-masing mempercayai sumber masing-masing. Cuma di sudut itu saya melihat maknanya berdasarkan kepada gambar-gambar yang diberikan dan sebagainya itu masing-masing membuat penilaian lah. Susah benda tu nak dilihatkan. Memang agak kontra lah keadaan tu. Tentang pelajar kita, tentang orang Malaysia yang berada di Mesir ketika ini, bagaimana keadaan mereka? Beberapa perkara di sini. Satu, keadaan seperti biasa walaupun darurat dan perintah berkurung sudah dikuatkuasakan. Tapi pelajar-pelajar ni mereka boleh sahaja keluar membeli barang-barang di persekitaran dan di waktu siang. Jadi saya melihat keadaan masih macam biasa lagi. Khasnya apabila tu. Cuma saya tak boleh nak jangka lah ke depan ini sebab dijangka hari ini macam dia orang rehat. Bunyinya dia akan aktif balik lah. Kembali semula untuk ke jalan meneruskan, raya, ya? meneruskan usaha-usaha mereka di Jumaat. Mungkin kita tunggulah hari Jumaat ni ada urut-urut untuk mereka kembali dan mereka sudah pindahkan tempat mereka bertiket tu ke tempat lain. Ke Alfa Maskan, satu tempat yang baru katanya. Tapi saya pun tak pastilah macam mana perkembangan tu. Cuma hari Jumaat ini satu fenomena baru kita mungkin lihat hasil daripada kebangkitan semula kalau berlakulah di Mesir ini. So, jadi makanan ke semua. Jadi kalau pergi ke airport tu mungkin memang ada cek di airport dan sebagainya dan saya anggap itu satu rutin biasa. Dan pelajar-pelajar yang datang pun masih macam biasa lagi lah. Cuma undang darurat, perintah berkurung, itu satu istilah yang mungkin agak orang lihat something lah. Tapi bagi kami yang ada di sini, kami dapat rasa keadaan itu masih macam biasa walaupun mungkin barang naik sikit gitulah. Okey. Terima kasih saudara Abdul Haris Bain. Mungkin kita akan terus menghubungi dari masa ke semasa melalui Bulletin Awani. Hari Jumaat nanti kita tengoklah macam mana perkembangan semula insya-Allah. Okay. Terima kasih Wakil Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia di Kahira. Selepas ini kita akan rehat sebentar dan kita akan bersama dengan Prof. Dr. Kamarul Zaman melihat suasana Mesir selepas orang kata pun serangan ini. Kita rehat sebentar. Kembali dalam analisis awal ini kita masih membincangkan Mesir berdarah. Mungkin Prof. Dr. Kamarul Zaman, adakah peristiwa semalam pada di seluruh Kahira semalam sesuatu yang sudah dijangkakan kerana warning ataupun amaran daripada pihak tentera sudah diberikan 24 jam sebelum itu ataupun 3 hari sebelum itu saya rasa. Kalau kita tengok pada perkembangan yang berlaku ni, memang sebenarnya sejak daripada awal, sejak daripada 3 Julai lagi ya, pihak askar telah menyebut dengan jelas bahawa mereka akan memastikan supaya keamanan dikembalikan. Istilah-istilah yang digunakan itu ya, tidak membenarkan orang keluar dengan bebas berkumpul dan sebagainya. Dan mereka telah melabelkan kelompok yang pro demokrasi ini sebagai kumpulan militan, dikaitkan dengan Al-Qaeda, kemudian dihubungkan pula dengan bekalan senjata. Mereka ada persediaan untuk menentang kerajaan. Ya, mengapa mereka memilih kawasan di sekitar military area yang di Rabah itu ya. Jadi tempat-tempat yang mereka pilih ini nampaknya telah dilihat oleh tentera sebagai digunakan istilah sebagai percubaan untuk menentang kerajaan ya, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi dengan itu maka kita lihat pihak tentera seolah-olah menunggu waktu yang
terbaik yang dipilih itu iaitu pada hari Rabu yang lepas untuk memulakan gerakan itu. Nampaknya seperti yang mereka jangkakan, dalam masa 1 hari mereka dapat selesaikan urusan itu dengan begitu begitu licin sekali sehingga dapat dikembalikan keadaan dan dikosongkan Rabah dan Kenapa sebagainya. semalam selepas tempoh yang cukup panjang dalam sebulan itu? Ialah 48 hari Kalau kita tengok dari segi tarikh itu, saya rasa ada beberapa perkiraan yang digunakan. Yang pertamanya ialah selepas daripada gagalnya beberapa wakil daripada barat terutamanya daripada EU, daripada Jerman, daripada US, beberapa orang senator datang tetapi mereka gagal Jadi kegagalan itu digunakan sebagai alasan oleh pihak kerajaan sementara, dan kemudiannya sekarang ini nampaknya tentera mengambil alih, digunakan untuk sebagai salah satu usaha untuk mengembalikan demokrasi dengan cara mereka. Tetapi pada saya, cara yang digunakan itu tidak banyak bezanya dengan beberapa peristiwa yang berlaku sebelum daripada ini. Sebagai contohnya yang saya sebutkan, selalu sebutkan ialah contoh di Algeria. Jadi sekarang ini kita lihat pertembungan itu bergantung kepada sejauh mana kebijaksanaan tentera. Kalau tentera masih lagi menggunakan senapang untuk menyelesaikan masalah ini, tidak mustahil pihak Ikhwan juga dan juga pro demokrasi yang terdiri daripada beberapa kelompok ini akan tidak ada pilihan lain kecuali terus memberi kekuatan kepada tentera, Prof. Kerana kita tahu mereka telah menunggu sekian lama dan ini masanya. Tapi kita tahu sebelum tentera mengambil tindakan itu ada pertembungan di antara masyarakat awam dengan masyarakat awam. Mereka yang menyokong pentadbiran Morsi, Ikhwan dan sebagainya dengan mereka yang menentang pentadbiran itu. Jadi mungkinkah penentangan dan pembalahan di antara masyarakat Madani ini memberi satu kelebihan atau peluang kepada pihak tentera untuk mengambil tindakan ini kerana mereka tahu tidak ada suara sebulat daripada masyarakat yang menentang rejim tentera dalam konteks itu. Mereka mungkin memilih untuk menyokong sebelah sini dengan menghentam sebelah satu lagi. Kalau kita tengok dengan sistem dan kekuatan ketenteraan yang ada bukan saja di Mesir tapi di banyak negara di Asia Barat ni, memang sebenarnya tentera kalau boleh kita kata satunya mencari alasan untuk mengalahkan, menjatuhkan, meruntuhkan, menghalalkan segala kegiatan mereka lakukan, satu. Dan yang kedua, tidak mustahil juga, maknanya di sebelah pihak kelompok yang awal yang disebut sebagai Tamarud itu juga memang disokong oleh tentera, dan tidak mustahil nanti selepas 30 tahun apabila keluar semua dokumen-dokumen itu menunjukkan satunya adanya perbincangan dan perancangan yang halus daripada pihak tentera dengan kumpulan Tamarud, itu satu. Dan yang kedua, saya jangka kita akan dapat lihat nanti bagaimana Amerika sebenarnya memainkan peranan yang lebih besar dia dalam konteks ini, nak memastikan supaya kelompok pro demokrasi ini tidak diberi tempat dalam politik. Memastikan pemerintahan Mubarak itu tumbang. Dan itu sebulat suara, tidak nampak pemecahan golongan muda pergi sana, Islam atau Kristian dan sebagainya. Bagaimana reaksi golongan dan kumpulan dan tenaga yang sama itu yang menyaksikan jatuhnya pentadbiran Mubarak 2011 itu dengan sekarang? Adakah mereka akan melakukan serupa atau mereka terbelah atau bagaimana? Ini di antara masalah yang ada dalam konteks dunia Islam, dan kalau saya tak kata saya setuju dengan hipotesis the clash of civilization yang Huntington buat itu. Tetapi seolah-olahnya dalam senario yang ada sekarang ini, jika sekiranya berlaku pertembungan dan konflik di antara kelompok yang disebut sebagai misalnya anti rejim yang sebelum daripada itu, pada awalnya mereka sanggup bersama-sama, tetapi apabila adanya mereka lihat kepentingan mereka agak tergugat sebagai contohnya dalam konteks di Mesir, apabila Morsi mula mengambil tindakan untuk mengurangkan pengaruh dan pengaruh tentera dalam bidang ekonomi sebagai contohnya, dan apabila mereka juga kedudukan tergugat apabila mereka mula menyekat dan tidak lagi mengimport soya dan juga gandum daripada mereka sebagai contohnya. Jadi keadaan-keadaan ini membawa kepada keadaan tidak selesa bagi pihak yang sebelah ini, dan akhirnya kita nampak mereka seperti mengambil tindakan dengan tidak waras, tetapi sebenarnya itulah yang mereka lakukan demi untuk menjaga kepentingan mereka tidak
tidak tergugat. Tetapi ya saya lihat satu lagi masalah ini tidak berlaku di Tunisia. Sebab itu kalau kita boleh lihat sedikit perbandingan walaupun berlakunya kelompok yang tidak bersetuju dengan kerajaan yang ada, tetapi oleh kerana kerajaan yang ada dikongsi bersama oleh kelompok sekular pro komunis dan leftis lebih inklusif, maka keadaan itu mereka dapat mengawal kerana kepentingan mereka telah dicantumkan diwakili. Okey, kita lihat juga selepas ini apakah kelompok-kelompok yang berbeza pandangan selepas ataupun Morsi dijatuhkan itu akan mengatakan bahawa inilah demokrasi kerana mereka itulah yang mereka mahukan selepas mereka berdemonstrasi berjuta-juta di lapangan sejak Morsi mengambil alih setahun yang lalu. Jadi apabila tentera mengambil alih, adakah dan kejadian semalam, adakah mereka merelakan menghalalkan apa yang berlaku atas nama demokrasi ataupun mereka hipokrit tentang kenyataan mereka pada awal ketika menjatuhkan rejim Mubarak. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam membincangkan Mesir berdarah, mungkin Prof nak komen tentang kelompok yang menyokong demokrasi ataupun membawa suara revolusi pada 1.5 tahun yang lepas dan mereka melihat coup berlaku iaitu tentera mengambil alih dan mereka merelakan daripada menghalalkan demokrasi terus subur di bawah Morsi lebih ada berbaki 3-4 tahun ini, tapi mereka bersama dengan tentera. Masalah yang paling besar kepada kelompok yang kita sebut kelompok pro demokrasi yang nak pada awalnya menjatuhkan nak menjatuhkan Husni Mubarak pada peringkat awal itu, satunya ialah kelompok yang didokongi oleh orang muda. Ya, orang muda ni yang di mana pun sekarang ni mereka dipengaruhi dengan media baru, satu, dan yang keduanya mereka tidak begitu tajam dari segi ideologi politik. Ya, mereka lebih dipengaruhi oleh kawan, oleh rakan, oleh Facebook dan sebagainya. Jadi apabila ada gerakan yang dilakukan oleh kelompok pemuda ini, jadi mereka ini bersama-sama bangkit dan berada di Tahrir Square dan akhirnya apabila perkembangan itu dilihat oleh pihak tentera tidak ada harapan lagi dan tidak mahu meneruskan kezaliman dan kalau kita boleh sebut kejahatan yang dilakukan oleh Mubarak itu, mereka bersama-sama dengan kelompok ini. Tetapi apabila mereka diberi peluang bersama-sama dengan rakyat yang lain dalam sistem demokrasi yang baru, pilihan raya ala Mesir, kita sebut, maka oleh kerana nasib Ikhwan itu lebih baik kerana mereka telah memberi perancangan yang lebih besar, menunjukkan mereka terlibat dengan aktiviti masyarakat dan kebajikan, lebih diterima oleh rakyat. Jadi akhirnya kelompok mereka diberikan peluang untuk memenangi lebih daripada 47% di parlimen dan 52% di pilihan raya presiden. Itu yang berlaku. Masalahnya kebangkitan anak muda Arab Spring ni kerana mereka cukup kuat untuk menjatuhkan sesuatu kerajaan. Tetapi mereka tidak mempunyai sistem infrastruktur dan juga modal insan untuk mengambil alih kerajaan. Mereka mungkin tak mahu pun mengambil alih. Dan apabila kerajaan Ikhwanul yang mengambil alih, jika tidak diberikan aspirasi yang mereka berkorban untuk mendapatkannya di dataran Tahrir itu, maka itu yang timbul tidak puas hati. Tapi apa bezanya dalam aspek strategi yang dilakukan di negara lain seperti oleh Tunisia dan sebagainya berbanding dengan Mesir dalam konteks itu, Prof? Itu kita nak sebutkan, kita nak bandingkan dengan beberapa perkembangan yang berlaku di Tunisia sebagai contohnya. Mereka menang dengan agak selesa 40% dan mereka boleh menubuhkan kerajaan. Tetapi mereka memilih untuk tidak menjadi presiden dan untuk tidak menjadi presiden kerana sistem berbeza di antara Mesir dan Tunisia. Dan mereka memahami bahawa keutamaan di Tunisia bukannya ialah proses Islamisasi seperti yang dipaham, hudud dan qisas dan syariah dan sebagainya. Mereka melihat keutamaan di Tunisia itu adalah bagaimana untuk mengembalikan ekonomi. Itu yang mereka lihat. Akhirnya mereka menubuhkan apa yang diistilahkan sebagai kerajaan perpaduan, jumlah pembangkang yang sangat minimum, dan mereka bersatu untuk mempertahankan kerajaan. Walaupun berlaku percubaan daripada kelompok muda juga, mereka datang dan mereka tidak bersetuju demonstrasi dan sebagainya, tetapi oleh kerana mereka kelompok yang memerintah ini mempunyai kepentingan bersama,
iaitu untuk memastikan demokrasi terus subur. Yang keduanya, masing-masing ada kepentingan dan mereka kongsi itu menyebabkan tidak ada yang keluar dan merasakan apa yang dilakukan ini adalah tidak bersifat eksklusif, ya, yang hanya dikongkong ataupun dikuasai oleh satu kelompok saja. Ya, itu satu, ya, itu sebagai contohnya. Satu lagi, kalau boleh saya nak sebut sikit, begitu juga strategi yang berjaya yang telah dilakukan oleh Morocco, ya, apabila Sultan Muhammad yang kelima, ya, seorang pemimpin muda, apabila melihat kedudukannya agak tergugat, beliau terus, ya, membuka ruang demokrasi dengan lebih luas dan sanggup menerima hakikat kelompok Islam menang dalam pilihan raya dan dapat menjalankan pemerintahan dengan orang kata dengan lebih baik jika nak dibandingkan di Mesir. Dalam konteks Mesir, untuk bergerak ke hadapan selepas peristiwa semalam dan sebagainya, bagaimana negara-negara di luar rantau itu sendiri memberikan reaksi terhadap apa yang berlaku? Bagaimana kalau kita dalam konteks di Malaysia, bagaimana kita dapat memainkan peranannya di situ? Mungkin satu Liga Arab satu perkara yang mungkin boleh dipandang semula untuk dalam penyelesaian ataupun memandang ke hadapan dalam isu Mesir. Isu Mesir ni, masalah kita sekarang ni telah berlaku polarisasi. Ya, bukan sahaja dua kelompok sebagai contohnya, tetapi percaturan dimainkan oleh kuasa-kuasa yang ada di sekitar Mesir, ya, di Asia Barat secara khususnya, dan juga kuasa-kuasa luar yang berkepentingan juga kita nampak menyebabkan pertelingkahan dan konflik itu menjadi semakin tajam, ya. Dan jika sekiranya kita lihat sekarang ini sebagai contohnya, ya, apabila diisytiharkan darurat dan juga perintah berkurung, ya, pihak Amerika Syarikat terus-menerus menekan supaya disingkatkan dan diteruskan dengan proses. Tetapi seperti yang kita lihat, ya, banyak penganalisis politik semasa berpendapat isu yang ada di Mesir sekarang ini sejak daripada jatuhnya Mubarak ialah isu kestabilan politik, bukan ekonomi, ya. Walaupun dari peringkat awalnya, walaupun Morsi mendapat bantuan hampir 5 bilion US dollar, ya, daripada Qatar, ya, dan lain-lain juga, ya, tetapi tidak dapat, ya, kerana yang pertamanya suatu yang sangat sangat tidak baiknya ialah kerana Morsi tidak diberikan peluang yang secukupnya. Mereka lupa bahawa sistem yang ada di Mesir sekarang ini bukan lagi sistem sebelum daripada ini. Sistem yang ada ialah sistem demokrasi. Sepatutnya kalau mereka tidak bersetuju dengan Morsi, ya, mereka tunggu 5 tahun menjatuhkan Morsi dan kemukakan satu yang lebih baik. Sepatutnya prosesnya berlaku begitu, ya. Tetapi yang malangnya ialah walaupun pihak Saudi, Emirat dan Kuwait dapat mengumpulkan 12 bilion US dollar untuk memberi bantuan kepada Mesir dan sebahagian daripada wang itu telah masuk, tetapi isu yang besar yang saya sebut tadi ialah kestabilan politik yang tidak dikawal. Puncanya ialah kerana penlibatan tentera, ya, secara langsung ataupun tidak langsung, yang dilihat tidak dapat mengawal keadaan kerana tentera ialah tentera, ya, mereka tidak tahu memerintah. Ya, kita akan terus memantau isu di Mesir ini, dan terima kasih kepada Prof atas masa yang diberikan. Kita akan melihat secara detail lagi perkembangan terkini selepas kejadian semalam melalui Buletin Awani dan program-program yang kami terbitkan. Begitu juga di astroawani.com untuk dapatkan liputan terkini dari penganalisis kita dan juga laporan dari Kahirah. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami. Jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih.